Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni sebelum kita mulakan cerita pada hari ni, abang nak minta abang buat satu benda no. Kepada mana yang dah follow abang punya channel selama ni, boleh tak abang nanti check balik, tengok dekat button subscribe, adakah dia berwarna merah atau warna kelabu no? Sebab apa? Abang baru dapat laporan daripada YouTube bahawa abang kehilangan ramai subscribers no? Hampir 1000. Jadi khawatir abang ada orang yang dah subscribe, kemudian subscribe dia kena reject kerana sebab-sebab yang tertentu atau masalah teknikal yang tu abang tak tahu. Jadi tolong check balik no? Hampa check balik. Kalau hampa memang berniat nak subscribe lah. Kalau hampa tak berniat, tak apa, yang tu terpulang lah. Siapa yang dah memang menyangkakan dia dah subscribe dengan Abang Zul, tapi sebenarnya dia dah kena reject no? Pergi klik balik, bagi butang tu kelabu balik no? Dan kemudian tekan loceng di sebelahnya supaya dapat notification. Sebab abang tengok ramai orang macam dulu abang nampak dia selalu ada dalam channel, dah selalu komen, tiba-tiba dia komen balik tanya apa siapa Abang Zul dah tak bawa lori dah, Abang Zul apa siapa duduk di rumah lah apa. Bermakna kata dia lama tak dapat notification. Kenapa? Okey, baik, sekarang kita berbalik kepada cerita hari ini. Hari ini kita cerita pasal ambil mudah, ambil risiko no? Buat senang, buat jora kata orang utara no? Dia berkaitan dengan ramai no? Ramai ni kelompok ni ramai, supaya benda ni jadi peringatan kepada diri kita dan juga kepada orang yang lain, dan mungkin kita boleh jadikan dia sebagai panduan dan kalau perlu berikan teguran no? Okey, ambil mudah, ambil risiko ni dia berkaitan dengan pemandu atau pengendali, driver atau apa-apa saja kerja yang berkaitan dengan kenderaan berat. Simple dia yang selalu orang buat, yang kerap berlaku. Kalau driver ni dia naik, buka pintu, katuk pintu, start enjin, jalan. Simple. Kira bagi dia itu rutin yang mudah sekali. Tak ada check. Benda yang boleh basic sekali no? Sebagai seorang pemandu. Biar susah macam mana sekalipun, minyak enjin kena check, ayak kena check no? Bukan maksudnya check ayak kena buka radiator cap no? Banyak kenderaan moden sekarang tak boleh buka radiator cap tanpa sebab no? Jangan silap no? Dia ada reservoir tank, tengok dekat tank tu. Malah ada setengah model tu dia memang bubuh tu, dia punya coolant tu warna lain. Senang kita nak tengok level dia. Kalau yang model baru ni, kalau dia tak ada masalah apa kadang-kadang tu 2 tahun kita tak tambah apa, kita cuma perlu check saja. Banyak ganya buka di depan saja, just tengok saja. Tak perlu nak buka macam dulu-dulu kita kena buka hendak kan. Kalau model-model yang lama-lama yang jenuh hendak. Kalau yang model baru ni cukup simple yang. Malahan kalau yang model yang terbaru lagi, minyak enjin pun tak payah pergi jolok lipstick lah no? Pakai tengok di dalam, maknanya dalam cluster meter. Akan tetapi yang tu pun ada risiko no? Tolong sikit no? Sebab pernah berlaku model MAN TGS, abang pernah pandu dulu. Bukan abang, kawan abang, tiba-tiba keluar 3 segi. Dia tak pasal apa. Abang cakap dengan dia, aku pun tak tahu, aku bukan performan. Dia tanya kat abang kan, kata aku bukan performan kan. Sebab dia keluar 3 segi, dia tak abang apa, dia keluar 3 segi je. Apa kata hang pakai MAN punya technical punya orang kan. Dia pun main, dia pun check benda apa ada ECU kan, cucuk dengan kepada dia punya software dan buka dalam laptop, tengok tahu dia punya enjin kurang. Sebab apa? Dia berpandukan 100% kepada dia display LCD mengatakan minyak tu full. Sebenarnya minyak dah tak cukup dah. Di sini kata full, di dalam crankcase tak cukup. Nampak? Kat situ sebab dia guna sensor. Kadang-kadang sensor ni dia tak dapat detect dengan betul. Sebab tu manually sesekali kena check juga no? Itu yang susah sikit lah. Kalau MAN TGS dia kena angkat kepala sebab dia tak macam Volvo daripada depan lah. Volvo sekarang ni daripada depan lah kan.
Jadi model-model yang mudah tu, yang tak payah angkat kepala tu, tolong check sekali lah, no? Jangan buat mudah. Sebab apa? Minyak enjin kering, ayak kering, benda yang paling basic sekali ya. Dan lagi satu, ini ini abang minta abang cakap kalau hang jadi driver, kira hang masuk dalam level apa abang tak tahu kan. Minyak diesel kering, no? Memandu sampai tak sedap diesel ada ke tak? Sebab dulu abang pernah memandu lori yang lama, dia punya apa fuel gauge atau meter minyak rosak. Dia sentiasa tunjuk 2,5 tank. Jadi macam mana cara dia abang kena sentiasa, maknanya bukanlah sentiasa kan. Kira bila abang rasa macam tak confident, abang nak tahu banyak mana level minyak, abang kena buka tangki dan jolok, abang sediakan sebatang buluh, no? Kena improve kan. Tapi bagi abang tu tak ada masalah sangat lah kalau nak ikut kan. Tapi ada setengah orang tu dia, walaupun dia dah tahu, dah kata dia punya lori ada masalah dengan dia punya fuel gauge, tapi dia masih lagi buat mudah. Tak pernah cuba untuk check apa semua. Ada lagi ikut, duk main kod kan. Penyudahnya baju Melayu kan, no? Duk kod ya, sekali baju Melayu, habis minyak tengah jalan. So bagi abang, tanpa alasan yang kukuh lah, tak boleh dimaafkan lah, no? Lekeh di driver kalau minyak habis tengah jalan dengan benda paling asas sekali lah, no? Ibarat dia kata kalau hang datang nak kerja, makan dengan minum lah kan. Sampai makan dengan minum melainkan bulan puasa lah, no? Lepas tu ada benda yang dipanggil sebagai walk around, pusing keliling lori sebelum jalan. Bukan setakat cek minyak enjin, cek yang macam abang cakap tadi kan, tapi walk around. Makna walk around, kita tengok sekeliling lori kita, apa yang sepatutnya ada, apa yang tak ada. Sebab kalau hang driver, hang tahu kan, hang tengok sekali lalu. So sambil kita tengok sekali lalu tu, apa salahnya kita ketuk sekali lah tayar, no? Cek angin tayar. Tak nak buat. Okey. Hampa kena sediakan sebatang besi, no? Lepas macam tu. Ikutlah kesesuaian. Ada orang dia pakai hammer, pun boleh juga kalau nak pakai hammer. Tapi pakai hammer pastikan jangan ketuk kuat sangat, sebab kalau hang ketuk kuat, hammer tu dia tajam dah ujung, saya jelak boleh pecah tayar, no? Jangan main-main. Abang kata, takkan pecah kot, try tengok. Jangan. Kalau boleh gunakan besi yang biasa. Dan pastikan masa ketuk tu, jangan ketuk di hujung besi, no? Masa nak ketuk ni tayar, ni besi hujung, jangan ketuk di hujung, ketuk macam tu, no? Supaya risiko untuk bagi tayar koyak tu. Sebab tayar tu ada tekanan, no? Tambah pula tayar tubeless, dia tak ada dawai di tepi tayar, no? Jaga, jangan main-main. Puak tu, boom, habis. Sekian, terima kasih. Jadi ketuk pun orang kata berpadanan lah. Dan seiring dengan pengalaman, hampa ketuk tu hampa boleh dengar, hampa boleh tahu, no? Angin korang bunyi macam mana, angin cukup bunyi macam mana. Dan selalunya lah, angin cukup dia bunyi tung tung tung, tu angin cukup lah, no? 120, 130 dia bunyi tung tung tung. Kalau angin kurang daripada tu, dia akan bunyi kedebok kedebok kedebok. Kalau hampa tolak tayar pun boleh bergerak tu, yang tu memang tak ada angin terus lah, no? Kalau tayar tubeless, no? Saya tahu apa dah kan. Itu untuk tayar. Kemudian tengoklah, kadang-kadang ada benda yang nak tercabut, longgang, tengok sekali dulu. Dan juga tengok sekali dengan nut, tengok hub dia. Kalau ada grease keluar daripada hub dia, bermakna ada something wrong, bawa lah pick up komen. Tak payahlah repair ngeri. Benda-benda tu boleh kita kesan lebih awal sebelum dia rosak, no? Itu yang paling baik. Kita nak buat bagi orang kata mengesan sebelum terjadi. Kalau kata dah rosak tengah jalan tu, yang tu kita tak boleh nak elak, tak boleh buat apa lah kan. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang kita boleh kesan dari awal. Dia bukannya jadi macam tu saja. Umpama macam cerita yang tayar tercabut kan. Apa ingat tayar tercabut tu, dia tengah duk elok-elok lori duk cun-cun, tiba-tiba jalan tayar tercabut kan. Dah. Dia lama je, no? Dia lama, dia ambil masa. Dia bukannya dandan jadi. Dia ada tanda dia. Pergi tanya kat Pak Long apa, macam mana nak kesan sebelum tayar tercabut. Tayar tercabut pun ada banyak sebab, no? Macam-macam sebab. Bukan kerana satu sebab, ada banyak sebab tayar tercabut. Bahagian mana yang boleh menyebabkan tayar tercabut? Kalau abang nak cerita yang tu saja kan, 2 jam nak cerita yang tu saja. Jadi apa pergi tanya Pak Long apa, no? Ataupun nanti abang buat satu video yang lain pula, khusus untuk cek apa yang boleh menyebabkan tayar tercabut.
Kemudiannya masuk dalam set masa kita memandu, masa kita buat kerja, beberapa perkara sajalah, tak merangkumi semua. Sebab kalau abang nak susun daripada 1 sampai habis, rasanya 17 hari 17 malam punya video. Antara perkara-perkara yang selalu driver ambil mudah, ambil risiko, ada abang lah yang abang nak nampak lah, nanti nampak boleh tambah-tambah lah. Untuk lori kargo yang abang nampak selalunya 1-2 perkara lah, dia berkaitan dengan canvas. Yang ni banyak lori lokal lah yang berlaku ni, lori lokal. Canvas ataupun kain terpan, orang tak panggil kain terpan yang tak dipasang, sedangkan dia bawa barang. Lori lokal kerap buat perangai macam ni, abang tengok. Lori yang jalan lokal, maknanya jalan perjalanan dekat, ataupun kalau dalam bahasa cangkap lada, distribution. Jadi dia ingat buat mudah, sebab apa? Bagi dia, kalau dia ikat, dia tutup kain tu, mungkin bagi dia nanti nak buka bayar, sebab dia kata dia jalan dekat ya. Kadang-kadang tu dia siap jadi macam pegawai apa, ataupun pakar Jabatan Meteorologi kan, kau ramalan cuaca, dia tengok langit tak hujan kau ni tapi dia sendiri tak yakin, dia tanya orang kat orang lain, sebab dia nak ambil semangat daripada orang lain. Orang lain pula tolong tambah orang, tak kot. Yang kawan yang kata tak kot tu, dia tu kalau kata tak lagi hujan, dia tak ada kan apa barang basah, orang yang kata tak kot tu dia tak nak sangkut pok pun. Yang nak mengambil tanggungjawab tu driver tu, yang cakap tadi duk jadi pegawai Jabatan Meteorologi tu. Buat mudah dah macam mana jalan. Tengah duk terik-terik matahari, tiba-tiba hujan. Cuaca sekarang tak menentu dah, tak macam dulu boleh agak lah, bulan sekian hujan, bulan sekian mungkin panas. Sekarang tak. Terutama selepas tsunami yang melibatkan Malaysia sekali. Selepas tsunami tu, cuaca di Malaysia dah tak menentu dah, malahan cuaca dunia pun. Hari ni bulan 7 ni. Ni bulan 7. Bulan Julai sekarang ni. Video ni direkam pada bulan Julai. Di Kelantan sana tiba-tiba banjir tau. Bulan 7. Sehingga melibatkan jalan kereta api, tanah runtuh, jalan kereta api yang menghubungkan di antara pantai barat dengan pantai timur, Ekspres Timuran tersangkut. Yang dari Kelantan nak ke Johor tersangkut di Gua Musang, stesen Gua Musang. Yang daripada Johor nak ke Kelantan tumpat sangkut di stesen Kuala Lipis. Jadi sekarang ni kereta api tak boleh nak melepasi kawasan sebab terjadi banjir di area Gua Musang. Nampak? Bulan 7. Jadi itu cuaca tak boleh nak predict lah, unpredictable. Maka apabila tiba-tiba hujan, kelang kabut lah. Kelang kabut lah. Bawa pula tepung, bekas, hak jenis pun tak boleh kena hujan je. Tahu-tahu raw hujan, barang rosak, siapa nak jawab? Driver lah jawab. Boleh tak tu? Jadi jangan jangan buat risiko tu. Kemudiannya lori yang OS pun ada juga yang tak boleh kena hujan tapi dibiarkan terbuka. Dia macam mana tau cerita dia ni? Lori OS ni selalunya dia bawa barang-barang makanan. Syarat untuk bawa barang makanan, lantai mesti kena kering. Maknanya walaupun lori tu kosong, dia kena tutup canvas, kena tutup kain terpan. Sebab andai kata hujan di tengah jalan, lantai basah, dia tak boleh isi barang, dia kena tunggu sampai kering. Nak edikan cerita waktu dia sampai tu dah malam, macam mana nak keringnya? Jawab dia pakai tak boleh isi barang. Tak boleh isi barang, rugi lah kan. Semua orang rugi lah. Jadi apabila berlaku perkara macam tu, maknanya driver akan berikhtiar untuk tutup canvas. Masa nak tutup canvas tu lah yang boleh menjadikan pelbagai perkara. Antaranya menyebabkan kemalangan. Sebab apa? Bila dah kelang kabut, fikiran pun pendek tau. Tahu pendek. Berhenti ikut dah. Kalau kat highway, abang pernah tengok berhenti dekat highway nyari-nyari aksiden. Tapi yang berlaku aksiden besar, tapi bukan depan mata abang lah. Abang pernah tengok berita lori berhenti untuk tutup canvas, hujan terkejut, motor main langgar-langgar. Nanya orang, hang nak menyelamatkan bahagian hang, tapi hang buat naya dekat orang. Sedangkan benda tu boleh dielak dengan cara tutup daripada awal. Sebab itu adalah benda yang betul. Maknanya hujan ke, tak hujan ke, tutup. Tanggungjawab. Jangan ambil mudah. Bila kita ambil mudah, kita ambil risiko, jadi macam tu. Ikhtiar daripada awal tak ada. Ni marah ramai ni marah. Alah sembang boleh lah. Ni pun ramai buat macam ni. Nak cek, aku buat dulu lah.
Buatlah, lama dah buat. Tidak, dia tak cakap. Dia bukan cakap saja. Dia buat dulu, baru dia cakap. Bukan macam semalam ada buat viral tu. Ada buat viral yang lori 110 kaki parking tepi jalan, buat bising-bising kata parking kat bus stop tu. Dia tu dia tak tahu apa dia yang dia cakap. Orang tua ni dia buat dulu, baru dia cakap. Okay. Satu lagi kejadian tutup kanvas. Yang ni abang nampak depan mata. Masa tu abang dah bawa bas. Masa tu hujan, renyai-renyai. Di atas Jambatan Pulau Pinang, satu lori Mercedes Tayar 6 duduk di lorong kecemasan kerana nak tarik kain kerana hujan lah. Nak tutup kanvas. Abang ingat lagi ni, terbayang lagi. Dia tarik, abang pun sampai masa tu. Jalan pun tengah duk jam, jadi kelajuan pun tak tinggi. Abang nampak duk parti dia. Dia tarik sampai setengah lori. Tengah load tau. Atas jambatan dia tengah load. Angin macam mana? Tiba-tiba angin main, dia cuba nak pegang, tapi dia berasa kalau dia pegang tak tentu apa jadi dengan dia lepas. Sebab dah nampak dia macam nak dibawa pergi sekali. Kain tarpan tu, kanvas tu, sekeping kanvas untuk sebiji lori tayar 6 tu terbang masuk. Terbang atas dan terjun dalam tu. Driver tu tengok saja duk tu, dekat pinggang tengok. Tu. Bawa-bawa dia. Peringat murah kain tarpan tu. Peringat selat RM13 lah. Dengan barang dia rosak, dengan kain terpan hilang telan, macam mana nak jawab? Perkara macam tu yang kita nak elakkan. Dia tak melibatkan nyawa siapa-siapa lah, tapi hampir-hampir menyebabkan driver tu dibawa sekali turun. Kalau dia tak lepas, kalau dia berdegil lah nak pegang tu, silat-silat dengan dia boleh dia bawa pergi. Sebab dia tengah load kan, angin dia lain macam. Dia tak sama, bukanlah tengah load pun kalau ikut kan, tapi di atas laut, Selat Utara. Ini kejadian depan mata abang. Tahun 90-an lah orang tengok depan mata. Memang menggerunkan. Jadi benda-benda macam ni nampak mudah, tak berlaku tak apa, bila dah jadi pening. Okey, lagi satu lori kargo pagak belakang. Abang tak tahu hampa dah diturunkan tak oleh tocu-tocu hampa sebelum ni. Sebab abang dulu diturunkan oleh tocu abang. Dipesan pagak belakang terutamanya yang belakang sekali tu. Pintu kemudian ada pagar yang belakang sekali tu, dia kena diikat tali, tarik daripada pagar tu turun ke pintu, ikat sampai di bawah. Ikat. Sebab apa? Logik dia, tocu abang beritahu, tocu abang dulu beritahu, logik dia bahagian belakang lori, dia selalunya bahagian belakang lori yang jenis power body mati punya lah, yang rigid punya. Dia macam ni dia main. Memang mereka tak besi takkan kot. Macam main ingat besi tak boleh buat gitu lah. Dia melambung. Bila dia melambung, risiko untuk pin yang dua di atas dengan pin yang dua ke kanan ni untuk tercabut anytime. Dan selalunya yang tercabut bukan pin ni tau, engsel. Sebab kebanyakan binaan pagar memang dibuat supaya engsel tu boleh dibuka. Setahu abang jarang ada pintu pagar yang tak boleh dicabut terus. Dia mesti boleh cabut. Dan selalunya dia bukan tercabut yang belah pin ni, belah engsel. Elokkanlah daripada tak ikat. Sebab bila tak ikat terentak saja. Dia bukan kata rigid saja, trailer pun sama. Sebab bahagian belakang bila kosong terutamanya, apa tahu kan, spring lori kan dia kerat. Bila terentak gerang. Siapa yang bawa lori mesti kena sekali lah. Abang ni pun bisa kena. Zaman bodoh lah. Bukan orang mau ingat abang main-main tu pandai semua, tahu semua dah. Zaman bodoh. Tapi habuan abang tak kena orang. Habuan. Masa tu abang bawa lori tayar 10. Habuan kan. Suspend tu lah. Lepas tu kena basuh dengan tocu lah. Tocu kata, pasal apa tak ikat tadi? Hari tu kan aku dah pesan, kita bisa dengar, tapi dengar sekali lalu. Jadi buat mudah. Masa tu abang ambil mudah. Kalau ni abang nak pesan kat abang, kalau abang ambil mudah, abang jangan pesan, abang nak pesan. Lepas dah lah bahagian abang. Dan kemudian lagi satu tu, yang lori tipe, lori jongkit lah, lori, kalau di utara panggil lori tanah. Walaupun dia bawa batu pun orang panggil lori tanah lah. Lori bawa batu, lori bawa pasir, lori bawa tar yang boleh jet punya. Dulu lori tipe dia pakai kelendan, pakai kelendan. Abang salah seorang daripada bekas kelendan lori tipe pada abang, usia abang 17 tahun lebih. Jadi bila jet tu
Kami kelindan pergi ke belakang, buka. Dia punya satu batang besi tu. Nak tunjuk gambar pun benda tu tak ada zaman law ni. Tolak, buka pin tu. Kemudian bila dilepas tu, batang besi tu dia ada lidah dia tu yang tahan bahagian pintu belakang tu. Sebab pintu belakang tipe dia memang NC di atas kan. So dia akan jack. Itulah cara dia. Kemudian evolusi ya. Bila dah lapis-lapis kelindan tu jadi driver, dia tak mau dah kelindan ataupun utara panggil kolek. Tak ada kolek lah, jalan seorang lah. Apa yang dia buat, dia pun modify cara nak buka. Dia pun buat batang besi sambung ke depan. Kemudiannya berubah lagi evolusi sampai satu tahap yang macam law ni kan, yang pasang rantai tu. Lidah yang pegang itu tu disambung dengan rantai. Dia ada cara dia yang mana apabila rantai tu kendong dia akan terbuka. Betul? Jadi bahagian-bahagian tu kena check kan no? Bahagian lidah tu kadang-kadang dia makan lah. Bukan makan narayan, haus. Dia haus. Kena check bahagian batang besi bulat tu yang pegang pintu tu. Kemudiannya rantai dia, kadang-kadang rantai tu apa putus ataupun kendong. Kalau dia kendong, abang pernah tengok depan mata, terentak terbuka, buang habis. Yang terbaru Muspali, no? Lori Volvo yang cantik. Nanti abang tunjuk ni, link kat atas. Check up dalam Facebook dia, lori jagung, buang jagung satu lori di atas jalan. Lalu jalan tak kata, tarararang buka, boom. Jadi benda-benda macam tu jangan ambil mudah, no? Jangan ambil risiko. Kemudiannya tayar no? Sebab ni abang nak sambung cerita berkaitan dengan tayar, yang mana sampai orang kata selagi boleh, jangan buat mudah. Jangan buat boleh kod tu kita tak mau, no? Jangan jadi orang kata lebih sangat. Orang kata maknanya macam mana ada lebih sangat? Maknanya kita tak mau sampai tahap kita tak mau tokek anggap kita macam lebih. Macam tu. Kita sebenarnya kita yang lebih. Tapi kita nak buat nanti kalau aku minta kat tokek tayar baru, tokek kata aku lebih. Ni untuk keselamatan kita, minta. Sama macam cerita kabin, sober kabin semalam ada kata alah di tokek kata mengenang gada apa? Benda tu benda asas, benda basic. Kalau tokek hang sober kabin harga 200-300 ringgit tak boleh tukar, tak usah kerja dengan dia, pergi kerja tokek lain lah. Teruk kan? Benda paling basic. Preventive and maintenance tu memang kena ada lah. Maknanya kena bagi balance lah. Jangan nak untung lah. Ini kalau boleh lori boleh jalan. Tokek nak lori tu kalau boleh jalan dengan rim saja, tayar tak payah boom. Kalau tokek tahap tu tak payah kerja. Cakap tu terang lah. No? Jadi apa-apa cerita pun, mentaliti kita untuk abang, bahagian abang. Abang pernah sampai tahap bergaduh dengan tokek. Bergaduh bukan tumbuh apa, bertengkar, berlawan hujah. Sebab nak minta tokek pasang tayar tubeless original pada trailer. Pelik taklah pelik sangat. Bukan tayar mahal pun kan. Abang punya logik simple saja. Abang kata pasang tayar buatan daripada China, harga dia mahal sikit saya daripada tayar tubeless celup. Tubeless original China mahal sikit daripada tubeless celup, tapi dia tahan setahun lebih. Sedangkan tubeless celup belum tentu. Pernah terjadi tubeless celup jalan kosong pun meletup. Nampak? Jadi nak apa lagi? Mula-mula dia tak puas hati dengan abang, tapi walaupun dia tak puas hati, dia ikut juga. Dia pasang juga dalam keadaan pedak-pedak. Orang kata dia pasang juga. Pasang-pasang kemudiannya dia dah happy. Sebab apa? Terbukti apa yang abang cakap tu betul. Dan penjudahnya dia pasang semua tayar original. Bukan tayar mahal tau, tayar yang murah saja, tapi original. Tayar tu tak sesuai dia pasang pada Acer Prime Mover. Tak sesuai. Memang tak sesuai. Sebab apa? Dia punya kualiti dia tak mencapai spek untuk Prime Mover. Tapi apabila dia duduk dekat trailer, dia beberapa kali lebih baik daripada tayar celup tubeless. Sebab dia original. Walaupun dia buatan China. Jadi alhamdulillah kan, walaupun benda tu tak ada apa-apa benda pun untuk mungkin untuk setengah orang tu benda tu nothing lah kan. Tapi bagi abang tu satu kejayaan peribadi lah. Menjadikan bahawa kadang-kadang kita perlu bertekak dengan tokek. Kalau kita rasa kita betul untuk kelebihan kita boleh. Sebab apa? Apabila tayar tak ada problem macam tu, kerja kita mudah. Kita tak tersadar tengah jalan,
Tak risaukan tayar tembok. Malahan kawan-kawan sangat happy ya, sebab mereka suka laju. Sebelum ni dia kata jalan ya mesti tembok ya. Allah, tak payah fikir apa. Yang paling best sekali tayar man. Main jumpa dengan abang. Dia kata, wah sekarang saya tak boleh cari makan sama orang. Abang kata pasal apa? Walaupun abang tahu pasal apa kan, tapi abang saja pasal apa. Dia kata dulu hari-hari orang tayar tembok. Sekarang dia kata, ayo 1 bulan 1 kali mau jumpa tembok pun susah dia kata. Nampak? Kelebihan yang kita dapat apabila kita tak ambil mudah, kita tak ambil risiko dan sanggup ambil risiko pula macam abang berhujah. No? Tapi abang kena ambil masa lah. Nak berhujah dengan token, nak tekak dengan token, abang kena ada point lah. Maknanya janganlah abang baru lagi mantau hijau je, kerja pun baru 2-3 bulan nak bergaduh dengan token. Tak boleh lah, bukan macam tu cara dia. No? Bagilah lama sikit, no? Ambil masa, no? Jangan kalut sangat nak jadi otai. No? Okey, terima kasih atas kesudian menonton video-video yang abang tu paparkan. Dan minta tolong satu, no? Kalau nak komen, tolong komen berkaitan dengan apa yang dibicarakan dalam video, no? Sebab banyak nampak yang komen macam terkeluar lah daripada apa yang diceritakan. Video cerita pasal benda lain, komen pasal benda lain. Satu. Yang kedua tu, tengok lu pergi habis baru komen lah. Jangan tengok tajuk baru komen. Ni video baru 3 minit dipayangkan, hampa dah komen lah. Mana kata nampak sah-sah. Tengok tajuk, terus komen. Tengok tajuk, komen. Bukan macam tu cara dia, no? Tengok lu pergi habis, kemudian baru komen. Kalau tak perlu komen pun tak apa. Tak perlu komen. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Jangan lupa di mana anda bermula. Teratulah doa-doa.